الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dapat kita kembali bertemu pada petang ini untuk kita menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah ta'ala. Kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan 2019 April. Sebuah kitab yang memuatkan 12 bab, 12 perbahasan yang berkisar terkait tentang tauhid, juga lawannya iaitu syirik. InsyaAllah pada petang ini kita akan melanjutkan penjelasan dan huraian pada bab yang ke-10. Pada bab yang ke-10 mulai muka surat 233 dan berakhir pada muka surat 243, iaitu bab yang telah datang pada menyatakan tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik. Ini adalah bab yang sangat penting, yang wajib kita ketahui apakah saja perbuatan-perbuatan dari seorang hamba, jika dia lakukan, dia terjatuh ke dalamnya, boleh menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, sama ada syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Di dalam perbahasan ini, sebelum ini pada pertemuan kita yang pertama telah dijelaskan hal yang terkait tentang perbuatan syirik itu sangat terkait erat dalam memahami prinsip-prinsip atau hukum dalam mengambil sebab. Sebab yang menatijahkan musabab, iaitu segala usaha yang usaha itu menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai. Jadi dalam berurusan dengan perkara ini ada beberapa kaedah yang hendaknya kita ikuti, yang jika kita ikuti kaedah-kaedah ini, maka kita akan berada di atas tauhid dan selamat daripada perbuatan syirik. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah memaparkan 3 kaedah yang terkait tentang mengambil sebab, di mana kaedah yang pertama adalah sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil-dalil syar'i atau harus berdasarkan dalil-dalil qadari, yang mana dalil syar'i itu sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil-dalil syar'i. Maksudnya ada perintah, ada keterangan daripada syariat, iaitu sama ada bersandarkan kepada Al-Quranul Karim ataupun bersandarkan pada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ada sumber, ada asal, ada sandaran. Contoh pada bab ini dibahagikan pada 2.
iaitu usaha yang menyebabkan terjadinya sesuatu perkara yang mendatangkan manfaat, seperti sebabnya adalah ketakwaan, maka akibatnya seseorang akan mendapat iaitu kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan juga tentunya mendapat keredaan Allah Ta'ala. Kemudian dalil syar'i juga iaitu contoh kedua adalah merupakan penolakan terjadinya sesuatu. Untuk menolak sesuatu daripada berlaku, biasanya yang bersifat perkara mudarat yang tak diingini, menjaga diri seperti membaca ayat kursi sebelum tidur, maka akan mendapat penjagaan daripada Allah daripada kejahatan syaitan. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan iaitu dalil qadari. Dalil qadari iaitu sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil-dalil qadari, yakni berdasarkan penelitian ilmiah yang telah terbukti, atau pengalaman secara sunnatullah, yang mana berdasarkan pengalaman telah terhasil dan terbukti dengan sebab, maka terhasillah musabab yang diingini. Contoh, minum ubat adalah sebab untuk mendapat kesembuhan daripada sakit. Makan adalah sebab untuk kenyang. Itu untuk menarik manfaat. Adapun untuk menolak mudarat ataupun menolak sesuatu daripada terjadi, seperti yang dipaparkan oleh Syekh rahimahullah, minum kopi. Ada sebab untuk menolak mengantuk. Contoh petang-petang begini, untuk mengatasi masalah mengantuk, maka minumlah kopi. Sedikit sebanyak ia akan dapat menatijahkan hal tersebut. Baik, ini adalah kaedah yang pertama secara ringkas sebagai ulang kaji. Kemudian dijelaskan kaedah yang kedua yang wajib ada, iaitu hatinya tetap bergantung pada Allah Ta'ala, bukan bergantung pada sebab yang diambil atau pada usaha yang dilakukan. Sebabnya mutlak, setelah diusahakan maka bertawakallah kepada Allah, kerana Allah Ta'ala lah mutlak yang akan menentukan sesuatu itu dicapai ataupun tidak. Ini kaedah. Maknanya segala usaha kita itu kemuncaknya disandarkan kepada kehendak Allah Ta'ala. Baik, selesai secara ringkas kesimpulan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang pertama pada bab yang menyatakan kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik. Dan pada petang ini, pada sesi ini, kita akan masuk kaedah yang terakhir, iaitu kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga pada buku surat 238. Berkata Syekh rahimahullah pada kaedah yang ketiga, iaitu hatinya tetap yakin. Hatinya tetap yakin bahawa betapapun hebat dan ampuhnya sesuatu sebab, namun berpengaruh atau tidaknya sebab tersebut tetap menuruti takdir Allah Ta'ala. Secara teorinya, secara praktikalnya, betapapun hebat dan ampuh mujarabnya sesuatu sebab telah terbukti, bila mengambil sebab ini maka musababnya begini, namun berpengaruh atau tidaknya sebab tersebut tetap menuruti takdir Allah Ta'ala. Jika ada sesuatu yang di luar daripada keinginan Allah, maka tak akan berlaku. Contoh nanti akan datang, contoh yang diberikan. Baik, maksudnya jika Allah Ta'ala menghendaki suatu sebab mendatangkan pengaruh, nescaya sebab tersebut benar-benar mendatangkan pengaruh. Adapun jika Allah Ta'ala menghendaki suatu sebab tidak mendatangkan pengaruh, nescaya sebab tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Yang penting kita mengikut aturan sunnatullah, dan ada yang keluar daripada aturan. Ini semuanya atas kehendak dan hikmah Allah Ta'ala. Berlaku atau tidak? Berlaku. Contoh api yang sifatnya memanaskan, membakar. Tapi di luar aturan kebiasaan, api dengan sifat itu tidak membakar, tidak memanaskan, malahan menjadi dingin. Seperti mana contoh nanti tentang kisah Nabi Ibrahim AS yang dibuang di dalam api ataupun dibakar unggun api, lalu Nabi Ibrahim AS dibuang ke dalamnya. Jadi adapun jika Allah menghendaki suatu sebab tidak mendatangkan pengaruh, nescaya sebab tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan sesuatu yang secara sunnatullah tidak menjadi sebab, namun apabila Allah menghendaki, maka sesuatu tersebut dapat menjadi sebab. Dia bukan sebab. Kalau mengikut sunnatullah kebiasaan, tetapi dalam keadaan tertentu Allah menginginkan
sesuatu yang bukan sebab itu, ia menjadi sebab dan menghasilkan musabab yang diinginkan. Semua ini menghasilkan keyakinan bahawa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas daripada takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, yakni kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya, surah An-Nahlu, surah yang ke-16 ayat 69. Ayat ini menunjukkan bahawa madu secara sunatullah dapat menjadi ubat bagi beberapa penyakit yang dialami oleh manusia. Allah Ta'ala juga berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami, yakni Allah pun berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 69. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa api yang berkobar secara sunnatullah akan membakar segala sesuatu. Akan tetapi ketika mana Allah Ta'ala menghendaki lain, maka kobaran api tersebut justru menjadi dingin. Ini ya contoh di mana apabila Allah menginginkan sesuatu keluar daripada kebiasaan yang telah Allah tetapkan, maka ia pasti akan berlaku. Kerana apa? Kerana Allah fa'alul lima yurid. Dan ini merupakan salah satu bentuk yang dikira jika berlaku pada para rasul disebut sebagai mukjizat. Kalau disebut berlaku kepada orang soleh, maka disebut ia sebagai karamah. Ya, kalau disebut ya kepada para wali-wali Allah, disebut karamah. Kalau disebut pada orang-orang yang soleh, ya, maka itu disebut sebagai maunah. Kalau berlaku pada orang-orang yang jahat, yang fasik, orang yang kafir, maka disebut istidraj ataupun sihir. Dan ini semua perkara yang keluar daripada aturan, betul kan? Contoh, pisau asalnya memotong, boleh melukakan. Tetapi ada orang yang dipotong kulitnya, ditikam, tak tembus badan dia, bahkan tak luka. Tu kita panggil kebal. Ya, itu adalah ya apabila ya berlaku sesuatu di luar aturan, dan ia boleh berlaku. Allah Ta'ala juga berfirman, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, wahai Maryam alaihissalam. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ya, surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 25. Ayat ini menunjukkan bahawa seorang wanita yang sedang hamil tua secara sunnatullah tidak akan mampu menggoyangkan batang pohon kurma supaya buah-buahannya berjatuhan. Hamil tua tu maknanya dah nak hampir bersalin. Ketika itu tak memiliki tenaga, tak kuat, tak mampu, mustahil dapat menggoyang ya pohon kurma yang kukuh berdiri. Ya, bagaimana nak digoyangkan? Tapi mampu. Ya, kerana apa? Kerana Allah mengizinkan. Ya, jadi ketika Allah menghendaki lain, maka pohon kurma tersebut dapat saja bergoyang hingga buah-buahannya berjatuhan dengan mudah. Wallahu a'lam. Jadi ini kaedah yang ketiga. Maknanya walaupun sebab yang kita buat itu secara sunnatullah kebiasaannya akan menatijahkan musabab, hasil yang kita inginkan, tapi ada ketika tertentu ia tidak berlaku sebagaimana yang diinginkan ataupun seperti kebiasaan yang telah berlaku. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berkehendak lain. Jadi itu boleh saja berlaku dan memang munasabah. Ya, dan di lapangan pun kita lihat berbagai perkara berlaku seperti itu. Contoh, kita lihat orang yang kemalangan. Contoh kemalangan, keretanya remuk. Ya, remuk keretanya. Ya, kemalangan yang paling parah. Tapi orang yang berada di dalamnya selamat, keluar sihat, tak luka apa pun. Berlaku tak? Benar berlaku. Ya, itu semuanya adalah ya dengan kehendak Allah. Jadi ini adalah kes pengecualian dan dia
berlaku. Jadi sebab itulah ya, dalam melakukan sesuatu usaha, ya, kita mengharapkan ya, dengan mengambil usaha itu sesuai dengan aturan-aturan kaedah pertama dan kedua, ya, dan kemuncaknya tentu kita berharap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya, betapa banyak yang kita inginkan dan kita lakukan, tapi natijahnya tidak seperti yang kita inginkan. Ini semuanya adalah di bawah kehendak dan keizinan Allah Ta'ala. Jadi selesai sudah 3 kaedah yang hendaknya kita fahami, dan kita gunakan kaedah ini untuk memastikan diri kita tidak melakukan sesuatu sebab atau mengambil sebab yang menatijahkan musababnya yang kita inginkan, iaitu mengikut aturan ajaran hukum yang telah ditetapkan oleh pemilik syariat ini, iaitu Allah Ta'ala. Kesimpulan, berdasarkan ketiga kaedah yang telah dinyatakan, maka sebab atau usaha yang dilakukan oleh setiap hamba dapat dihukumi secara rinci sebagai berikut. Jadi secara terperinci berdasarkan 3 kaedah tadi. Yang pertamanya adalah apabila sebab atau usaha yang dilakukan oleh seorang hamba memenuhi ketiga-tiga kaedah yang telah dinyatakan, maka sebab tersebut di atas tauhid yang benar dan tidak mengandungi kesyirikan. Jadi kalau kita berjalan dengan 3 kaedah ini, maka kita apa saja sebab yang kita ambil, ya, maka ia adalah bertepatan dengan tauhid. Contoh, seorang hamba yang bersedekah dengan tujuan supaya Allah mengangkat penyakitnya, dengan tetap meyakini bahawa hanya Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan segala penyakit, maka usahanya tersebut berada di atas tauhid yang benar dan tidak mengandungi kesyirikan. Kenapa? Kerana yang pertama, sesuai dengan kaedah yang pertama, iaitu usaha yang dilakukannya itu berdasarkan dalil syar'i, ada dalilnya. Nabi SAW pernah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Ya, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Jadi salah satu cara untuk mendapat kesembuhan adalah dengan bersedekah. Ya, apa kaitan sedekah itu dengan kesembuhan? Padahal dari sisi eksperimental tak terbukti, betul kan? Tak boleh dibuktikan sedekah apa kaitannya. Dia bukan scientific method. Tetapi ya, kerana syariat telah menetapkan seperti itu. Itu kerana apa kita tahu penyakit itu adalah daripada Allah Ta'ala. Allah suruh kita menjadi sebab, ya, dan sebab itu Allah nyatakan satu menerusi, ya, iaitu dalil qadari, dan satu lagi dalil syar'i. Yang ini adalah dalil syar'i, iaitu ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah sebab perintah Nabi SAW yang merupakan diterima perintah Allah Ta'ala. Contoh itu yang pertama. Yang kedua, hatinya tetap bergantung pada Allah Ta'ala dan tidak kepada sedekahnya tersebut. Bukan sedekah itu yang menyebabkan dia sembuh, tapi sedekah itu adalah asbab, ya, dia mendapat rahmat daripada Allah sebab dia taat akur dengan perintah Allah, maka dia berbuat. Itu sebab dia di situ. Ya, sedekah itu menjadi wasilah, bukan matlamat. Hal ini diindikasikan oleh sikapnya, iaitu ia tidak memastikan bahawa penyakitnya bakal sembuh segera, dan ia tidak murka ketika penyakitnya tidak kunjung sembuh. Maknanya apa? Dia berusaha dan dia serahkan segala usahanya itu kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maknanya, ya, setelah dia melakukan, mewujudkan segala sebab, maka dia menunggu keputusan daripada Allah, agar Allah yang memperkenankan apa yang dia perbuat. Dan jika tidak diperkenankan lagi, maka dia bersabar dan dia redha. Ya, kerana dia tahu semuanya itu adalah di atas apa? Atas kuasa mutlak Allah Ta'ala. Hak itu milik Allah, bukan miliknya. Dia hanya yang melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Itulah dia hamba. Yang ketiga, ya, ia tetap meyakini bahawa sembuh atau tidaknya penyakitnya adalah terjadi menurut takdir Allah Ta'ala. Ini prinsip yang ketiga. Ketika dia mengambil sebab, contoh dia memakan ubat, makan Panadol, demam. Ya, Panadol itu adalah sebab qadari. Berdasarkan eksperimen telah terbukti, ujian klinikal. Ya. Chances dia, probability untuk sembuh, katakan 90% ke atas. Itu yang pertama. Ya. Dia comply dengan requirement yang pertama. Ya, requirement yang kedua, itu sebagai sebab, tapi hakikat mutlak Allah Ta'ala lah yang akan menentukan. Ya, sama ada dia sembuh
atau tidak. Dan yang ketiga, dia tetap meyakini bahawa sembuhnya bukan disebabkan oleh Panadol, tetapi disebabkan oleh takdir yang telah Allah tetapkan. Jelas ni? Tu. Itu contoh yang pertama, ya, yang memenuhi 3 kriteria kaedah tersebut. Baik. Yang kedua, apabila sebab atau usaha yang dilakukan oleh seorang hamba tidak memenuhi kaedah yang pertama, maka ia dihukumi telah jatuh pada syirik kecil sekaligus syirik zahir. Sekarang Syekh rahimahullah tadi menyebutkan contoh penerapan. Contoh penerapan yang pertama, apabila terpenuhi ketiga-tiga syarat. Ya, 3 syarat itu mana? Ya, yang telah kita pelajari. Iaitu syarat yang pertama, sebab yang diambil atau usaha yang dilakukan harus berdasarkan dalil-dalil syar'i atau harus berdasarkan dalil-dalil qadari. Dalil syar'i itu seperti apa? Iaitu sebab, contohnya orang sakit, ya, menggunakan, iaitu, ya, membaca doa. Contohnya, ya, meru'yah dengan ayat-ayat Al-Quran seperti semisal suratul Fatihah, ayatul kursi, 3 kul. Kemudian diiringi dengan doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya, iaitu sesuatu yang diizinkan dari sisi syariat ataupun diizinkan dari sisi, ya, dalil qadari, iaitu menerusi pembuktian di lapangan dan juga pengalaman, atau juga seperti petua-petua yang telah terbukti, ya, tidak mengandungi di situ perkara yang melanggar aturan Allah Ta'ala. Seperti mana kita sebut petua seperti apa? Seperti semalam, ya, sekiranya sepohon pokok itu banyak kerengga padanya, maka dia letakkan tulang. Tulang apa? Tulang lembu. Tulang. Ya, maka berdasarkan pengamatan dan pengalaman daripada satu generasi ke satu generasi, didapati bahawa kerengga akan melarikan diri, tidak suka. Barangkali disebabkan tulang itu memiliki bau yang tidak disukai oleh kerengga. Seperti kita kata tadi lah, iaitu, ya, contoh aroma lavender ada sebab penolak datangnya nyamuk. Baik, sekarang kedua aplikasinya, apabila sebab atau usaha yang dilakukan oleh seorang hamba tidak memenuhi kaedah yang pertama, maka ia dihukumi telah jatuh pada syirik kecil sekaligus syirik zahir. Contoh, seorang hamba yang melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh menuju situs atau makam wali tertentu. Pergi ke tempat-tempat ataupun makam, perkuburan wali-wali tertentu. Ini mereka telah meninggal dunia, ya, berada di kuburan-kuburan yang tertentu dengan tujuan supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penyakitnya, dan ia tetap meyakini bahawa hanya Allah lah yang menyembuhkan segala penyakit, maka ia telah jatuh pada syirik kecil. Kerana apa? Kerana tak terpenuhi, ya, ketiga-tiga syarat atau salah satu daripada 3. Baik, yang pertama, kenapa dia dihukumkan boleh jatuh kepada syirik kecil atau syirik zahir? Pertama, menyalahi kaedah pertama, iaitu sebab yang ia lakukan itu tidak berdasarkan dalil syar'i maupun dalil qadari. Yang mengatakan pergi ke kuburan para wali, berdoa di situ, maka mustajab doanya, maka sembuh sakit. Tidak ada, ya, dalil syar'i ataupun qadari. Jadi tidak didapati satu dalil syar'i pun yang menunjukkan bahawa mendatangi situs ataupun makam wali adalah sebab disembuhkannya sesuatu penyakit. Ya, sebab kuburan bukan tempat untuk kita melakukan amal ibadah, ya, tempat mustajab doa, bukan. Juga tidak didapati satu pun keterangan dari penelitian ilmiah atau pengalaman yang secara sunnatullah menunjukkan bahawa mendatangi situs ni makna site, bahasa Inggeris dia site, S-I-T-E, iaitu tempat, ya, tertentu, atau makam wali menjadi sebab disembuhkan suatu penyakit. Jadi yang pertama, dia telah, ya, melanggar aturan kaedah yang pertama. Tidak ada dalil syar'i, juga tidak ada dalil qadari yang boleh dijadikan rujukan atau sandaran untuk membenarkan perjalanan jauhnya atau dekatnya mengunjungi makam para wali, dan di situ dia menyampaikan hajatnya, maka dengan itu sembuh sakit dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, hatinya tetap bergantung pada Allah Ta'ala dan tidak kepada usahanya tersebut, sehingga ia tidak terjatuh pada syirik akbar. Dia selamatnya di sini sebab dia masih menyandarkan kepada Allah. Saya usaha je, walaupun usahanya itu, ya, bertentangan dengan dalil syar'i dan juga qadari, tapi hati, i'tiqad dia tetap bergantung kepada Allah Ta'ala, bukan pada makhluk. Hal ini diindikasikan, ditunjukkan oleh sikapnya, iaitu ia tidak memastikan
bahawa penyakitnya bakal sembuh segera, dan dia tidak murka ketika penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dia tak marah. Ya, dia tak rasa puas hati, ya, tidak berpuas hati dengan Allah. Kenapa ya usaha aku ni tidak berjaya, tetap juga aku sakit. Ya, kerana dia redha. Dia cuma usaha. Cuma usaha dia tu salah. Niatnya betul, i'tikadnya betul, tetap bergantung pada Allah, tapi sebab yang dia ambil tu melanggar syariat. Pergi ke kuburan yang dianggap para wali, mustajab. Yang ketiga, ia tetap meyakini bahawa sembuh atau tidaknya penyakitnya adalah terjadi menurut takdir Allah Ta'ala. Jadi dia melanggar prinsip yang pertama, kaedah pertama, tapi prinsip kedua, prinsip ketiga dia masih berada dalam lingkaran syariat. Jadi dia tidak terjatuh dalam syirkun akbar, cuma dia jatuh dalam syirik kecil, iaitu perkara yang bid'ah. Bid'ah dalam bentuk berdoa, memohon. Dan hamba tersebut juga dikatakan telah jatuh pada syirik zahir, kerana syirik kecilnya menimpa pada amalan badan lahiriahnya. Wallahu a'lam. Ini contoh, iaitu apabila tidak memenuhi syarat, maka membawa kepada syirik asghar. Sekarang nak pergi kepada syirik akbar pula. Macam mana boleh jadi syirik akbar? Ketiga, apabila sebab atau usaha yang dilakukan oleh seorang hamba memenuhi kaedah pertama dan ketiga, akan tetapi tidak memenuhi kaedah yang kedua, maka ia dihukumi telah jatuh pada syirik kecil sekaligus syirik khafi. Sebagaimana kita tahu pembahagian syirik ni, ada ulama yang membahagikan kepada dua saja, iaitu syirkun akbar, syirkun asghar. Ada ulama tambah satu lagi di antara dua, iaitu dipanggil syirik khafi, yang tersembunyi. Jadi di sini menunjukkan Syekh rahimahullah, ya, membahagikan syirik itu kepada tiga: syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Jadi sekarang Syekh rahimahullah membawa contoh syirik khafi. Sebab syirik khafi ni dia juga termasuk sebagai syirik kecil yang tak menyebabkan pelakunya keluar daripada agama, tak keluar daripada tauhid, jatuh dalam syirik. Ya, contohnya seorang hamba yang bersedekah dengan tujuan supaya Allah mengangkat penyakitnya, dengan tetap meyakini bahawa hanya Allah lah satu-satunya yang menyembuhkan segala penyakit, namun hatinya bergantung kepada amalan sedekahnya tersebut, maka ia telah terjatuh pada syirik kecil dan syirik khafi. Kerana apa? Sekarang kaedah yang pertama, kaedah yang kedua, dia muafakah, tetapi dia menyelisihi, iaitu kaedah yang keberapa? Yang ketiga. Dia bergantung pada usaha dia mutlak semata-mata. Ya, dia bergantung, sebab hatinya bergantung pada amalan sedekahnya. Sebab sedekah saya ni lah, maka saya sekian-sekian, tanpa menyandarkan pada dua lagi. Ya, jadi disebutkan sebab kenapa disebut syirik kecil dan juga syirik khafi. Pertama, amalan sedekahnya tersebut sesuai dengan kaedah pertama, iaitu usaha yang dilakukannya itu berdasarkan dalil syar'i. Sebab sedekah itu adalah, ya, memang telah ada dalil dengan bersedekah sebab, maka musababnya sembuh sakit. Jadi dia bukan melakukan perkara yang dilarang. Contoh, dia bersedekah tapi sumber sedekahnya daripada barang curian, duit curi. Itu, ya, melanggar kaedah pertama, sebab sumbernya sumber yang haram. Yang kedua, ia menyalahi kaedah kedua, iaitu hatinya bergantung kepada amalan sedekahnya. Hal ini diindikasikan oleh sikapnya yang memastikan bahawa penyakitnya bakal segera sembuh, atau ia begitu murka ketika penyakitnya tidak kunjung sembuh. Saya dah ikut dah, ya, saya bersedekah, ya, dan Nabi SAW sebut sedekah ni asbab sembuh sakit, tapi saya tak sembuh pun. Jadi dia protes, dia mempertikaikan, ya, jadi dia tak reda, dia tak setuju. Kenapa ni? Jadi dia tak bergantung, ya, maknanya dia menyalahi kaedah kedua. Jadi dia semata-mata bergantung pada amalan sedekahnya, padahal nanti ada lagi, ya, syarat yang ketiga, ia tetap meyakini sembuh atau tidaknya penyakit adalah terjadi menurut takdir Allah Ta'ala. Dan hamba itu juga dikatakan telah jatuh pada syirik khafi kerana syirik kecilnya menimpa pada amalan hati batinnya. Sebab kebergantungan pada Allah.
Ya, iaitu hatinya masih bergantung. Bergantung kepada apa? Amalan sedekah. Dengan anggapan saya bersedekah mesti wajib disembuhkan. Tak. Ya. Sedekah itu hanya sebagai asbab. Sebab dia nanti juga sangat terkait erat dengan apa? Keikhlasan. Ya, dan juga ya ujian daripada Allah nak tangguh. Ya, belum lagi diperkenankan untuk melihat sejauh mana dia sabar atau tidak. Ini kaedah-kaedah ketika berinteraksi dengan ya, ujian. Apabila kita berusaha tapi tak kunjung sembuh, maka berbaik sangkalah dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu contoh penerapan yang ketiga. Yang pertama, contoh penerapan yang sempurna terhadap tiga-tiga kaedah. Contoh kedua, ya, di mana terjatuh dalam syirik kecil dan syirik zahir, yang disebabkan tidak memenuhi syarat yang pertama, prinsip yang pertama. Ya. Contoh yang ketiga, prinsip yang pertama okey, prinsip yang ketiga okey, prinsip yang kedua tak okey. Sekarang contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Apabila sebab atau usaha yang dilakukan oleh seorang hamba tidak memenuhi ketiga kaedah tersebut, tiga-tiga tu dia tak penuhi, maka ia dihukumi telah jatuh pada syirik akbar. Inilah dia terjatuh dalam syirik. Ya, syirik yang menyebabkan terbatal keislamannya, terbatal tauhidnya. Kerana telah meyakini ada Rabb selain Allah Ta'ala. Apa contohnya? Iaitu seorang hamba yang melakukan perjalanan panjang menuju situs atau makam wali tertentu, ya, dengan tujuan supaya sembuh penyakitnya, disertai keyakinan bahawa wali yang ada di makam tersebut dapat menjadikan penyakitnya sembuh, maka ia telah jatuh pada syirik akbar. Kenapa? Yang pertama, ia menyalahi kaedah pertama, sebab tidak didapati satu dalil syar'i maupun dalil qadari yang menunjukkan bahawa mendatangi situs, ya, atau makam wali adalah sebab disembuhkannya sesuatu penyakit. Tidak ada pun, ya, dalam Quran, ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, ya, ataupun hadis-hadis Nabi SAW, atau perintah Nabi SAW, ya, bersegeralah kamu pergi menziarahi makam-makam, ya, para orang-orang soleh. Bersegeralah datang ke makamku, kata Nabi SAW, contoh. Ya, dan berdoalah di sisiku. Sesungguhnya doa kamu itu, ya, aku akan perkenankan. Contoh. Jadi tidak ada dalil-dalil yang sahih maupun yang soreh tentang hal ini. Itu yang pertama, menyalahi kaedah pertama sebab tidak didapati satu dalil pun. Yang kedua, ia telah menyalahi kaedah kedua sebab hatinya bergantung pada amalannya tersebut. Hal ini diindikasikan oleh sikap dia yang memastikan bahawa penyakitnya bakal sembuh segera, atau ia begitu murka ketika penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dia sangat bergantung kepada amalan, perbuatan dia tu, pergi ke kuburan, kemudian meminta di situ. Yang ketiga, ia menyalahi kaedah ketiga kerana meyakini bahawa kesembuhannya disebabkan wali yang ada di makam tersebut. Saya sembuh ni sebab saya datang pada wali ni, nak kubur wali ni, mustajab ni, hebat wali ni, ya. Dan hamba itu juga dikatakan telah jatuh pada syirik zahir kerana syirik akbarnya tersebut menimpa pada amalan badan lahiriahnya, perbuatan anggota tubuh badan. Ya, dia berjalan, dia pergi, ya, kemudian, ya, dia meminta dengan lisannya, tangannya diangkat, bagai-bagai lah. Baik, itu adalah contoh penerapan dalam situasi yang keempat. Sekarang yang terakhir, situasi kelima. Jadi ada 5 kes, ya, dengan menggunakan 3 kaedah ini. Nak tengok bagaimana kedudukannya, tauhid atau syirik, ya, syirik asghar, syirik khafi atau syirik akbar. Yang kelima, apabila sebab atau usaha yang dilakukan oleh seorang hamba memenuhi ketiga kaedah tersebut, namun yang ia lakukan adalah sebab atau usaha yang haram hukumnya, maka ia telah berbuat maksiat meskipun tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya. Dia penuh 3 kaedah tu, tapi ia tak, namun yang ia lakukan adalah sebab atau usaha yang haram hukumnya. Sebab atau usaha yang haram hukumnya. Apa dia contoh tadi lah, kita bagi tahu. Dia bersedekah tapi dari sumber apa? Sumber yang haram. Ya, dia menunaikan haji dan umrah, ya, tetapi, ya, dari sumber yang haram. Dan kiaslah kepada yang lain-lain.
Dia berdoa kepada Allah, Allah pasti akan mustajabkan doa. Tapi dia bergantung pada Allah seluruhnya, tiga-tiga. Tapi ya, dia mewujudkan penghalang terhadap tak dikabulkan doa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, seorang yang sedang bermusafir, usut masai, kedut dan setelahnya bajunya tu, dia angkat tangan, ya Rob, minta. Dan dia apa kata Allah Ta'ala? Kata Nabi SAW, bagaimana doa dia akan diperkenankan? Makan minumnya dari sumber yang haram, pakaiannya daripada yang haram, maka tak dapat dah, dia terhalang. Jadi dia tiga-tiga dia buat, ya, iaitu berdoa kepada Allah terus, ya, kemudian ya, dia berharap sepenuhnya pada Allah, ya, dia yakin, ya, kalau Allah makbulkan dia bersyukur, kalau Allah tidak makbulkan dia bersabar. Dan yang ketiga iaitu dia apa yang ketiga? Yang ketiga apa tadi kita sebut? Doanya itu, ya, betapa hebat doa yang dia kemukakan, namun jika tak diizinkan oleh Allah maka tak akan berlaku. Ya, segala-galanya, kemuncaknya, hakikatnya, penghujungnya Allah Ta'ala sajalah yang akan, ya, menentukan sama ada dia berjaya atau tidak dengan permohonannya. Jadi apabila tiga sebab itu terpenuhi, tapi di sebaliknya ada perkara yang menjadi penghalang, iaitu, ya, usaha sebab yang haram. Ibarat orang mencuri, ya. Mencuri niat baik, nak curi harta orang kaya, ya, tapi untuk disedekahkan pada orang miskin, dilarang, ya. Jadi dilarang. Jadi itu adalah haram hukumnya, tapi tidak membawa kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Itulah dia, ya, penjelasan, ya, secara ringkas bab yang ke-10 tentang kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik. Maka hendaknya lah kita fahami, hafalkan, ya, dan pergunakan tiga kaedah ini dalam kita melakukan sesuatu sebab. Kita timbang, kita tapis, kita ukur, ya, dengan tiga neraca penapis ini. Ya, jadi dengan itu kita akan tahu sesuatu usaha yang dibuat oleh seseorang, ya, boleh atau tidak, ya, sama ada dia jatuh ke dalam kebid'ahan ataupun boleh membawa kepada kesyirikan ataupun jatuh kepada keharaman. Contoh banyak di lapangan, seperti orang yang, ya, bertemu dengan bomoh umpamanya, dan bomoh itu pula menggunakan kaedah-kaedah mentera-menteri, mentera yang dibaca dengan seru itu seru ini, ya, kemudian dengan ritual-ritual tertentu. Maka ini tentunya ditimbang dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ya, mentera-mentera yang dia baca itu. Apa mentera yang dia baca? Ya, dengan sebut jampi serapah dan di hujungnya sekian-sekian, maka itu tidak ada dalil syar'i tentang itu ataupun dalil qadari. Dan dia menggunakan pertolongan dan bantuan daripada makhluk halus, makhluk ghaib seperti jin dan syaitan. Maka terang-terang, dan dia juga melakukan ketaatan pelaku itu. Sebelum nak dapat ilmu itu, ya, ada syarat-syarat yang perlu dia lakukan. Seperti seorang tukang sihir umpamanya, dia kena melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan akidah dia terlebih dahulu, tauhid yang terbatas. Seperti mana yang telah kita sebut, contoh di antara perkara yang dilakukan oleh orang tukang sihir ini, iaitu dengan, ya, menghina Al-Quran, dengan menginjak-injak Al-Quran, dan pelbagai lagi perkara-perkara yang dilarang. Contoh, dibawa Al-Quran itu ke dalam bilik air tandas, maka automatik orang seperti itu adalah kafir. Ya, apatah lagi, sebab itu Nabi SAW melarang untuk datang bertemu dengan para tukang bomoh, tukang sihir dan yang seumpama dengannya. Ya, man arrafan au kahinan, orang siapa yang datang bertemu dengan, ya, paranormal, orang pintar, bomoh, dukun, yang semuanya ada kaitan dengan jin dan syaitan, maka, ya, solatnya tak diterima selama 40 hari, 40 malam. Ya, ketemu saja. Dalam riwayat lain disebut, kalau dia bertemu, dia membenarkan apa yang disebut, ya, maka dia telah kufur terhadap apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Itu membenarkan.
Apatah lagi kalau ikut kata dia. Kamu balik ni, kamu buat itu, kamu buat ini. Kamu ambil barang ini, nanti kamu tanam di tangga rumah kamu. Ya, dan berbagai lagi. Maka bertimpa-timpa kekafiran. Ya, sebab itu tukang sihir, ya, di dalam agama kita ini, mengikut syariatnya dihukum bunuh. Kerana mereka telah kafir kepada Allah Ta'ala dan melakukan kejahatan. Memporak-porandakan hidup, ya, tatanan kehidupan manusia. Ya, sebagaimana ya, sihir itu pelbagai jenis. Ada sihir untuk memisahkan suami isteri yang asalnya saling berkasih sayang menjadi benci. Ada sihir yang asalnya saling membenci kemudian menjadi kasih sayang. Ya, dia benci pada suami dia, dia benci pada isteri dia, tapi dia sayang pada orang lain. Itu contoh. Dia merosakkan tatanan masyarakat. Ada sihir yang menyebabkan manusia itu mati. Ya, seperti dengki pada orang lain, lalu dihantar sihir dengan pelbagai bentuk, disantau aja kawan tu. Ya, sehingga kawan tu menderita sakit bertahun-tahun, akhirnya mati. Sebab itulah tukang sihir ini hukumannya adalah bunuh, kerana melakukan kekejaman dan kezaliman. Ini, ya, sebab itu pentingnya kita mengetahui tentang, ya, kaedah-kaedah untuk mengetahui hakikat perbuatan syirik. Contohnya orang-orang yang meminta, ya, meminta kepada tadi, ya, untuk bomoh, ya. Bomoh ini adalah satu istilah yang bila kita sebut sinonim dengan dia boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang mencari adat. Ya, contoh bomoh patah umpamanya. Dia pegang-pegang, dia urut-urut terus elok tangan. Ya, doktor pakar pun tak boleh buat seperti dia. Ya, dan pelbagai lagi. Jadi ini perkara yang mencari adat. Dari mana dia dapat kemahiran tu? Ilmu tu dapat mana? Bila dia telusuri, dapat dalam mimpi. Ada orang berjubah putih datang mengajar, membaca itu dan ini. Kemudian ada syarat. Ya, nanti kalau sudah disembuhkan, diubat orang, dirawat orang dan dia sembuh, hendaklah orang itu memberikan pengeras contohnya. Dan pengeras tu kadang-kadang tak dapat nak dilogikan, tak dapat nak dibuktikan manusia eksperimen. Apa kaitan pengeras itu dengan sembuhnya dia sakit? Kalau zaman-zaman dulu diminta jarum, ya, dia minta wang shilling, diminta ayam. Ayam pula ada ayam yang khusus warna putih seluruhnya, hitam seluruhnya. Ya, kadang-kadang minta benda-benda yang tak dapat nak dilogikkan dan tak dapat juga nak dibuktikan dengan dalil qadari. Ini perkara yang mencari adat. Kenapa jadi demikian? Sebab ada bantuan daripada makhluk ghaib, iaitu jin dan syaitan, yang mana dia ada perjanjian dengan jin dan syaitan tersebut. Jadi segala usaha kerja buatnya adalah berkiblatkan kepada makhluk, bukan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu berlanggar dengan prinsip ni, maka dia jatuh syirik, membawa kepada kekafiran. Wallahu alam. Selesai. Ya, perkara yang sangat asas, pokok yang hendaknya kita ketahui dan, ya, amalkan, supaya jangan kita terjatuh dalam perbuatan syirik dan kita akan terus kukuh selamat di atas kebenaran tauhid. InsyaAllah panjang umur, kita akan masuk bab yang ke-11. Masih lagi kaitan dengan kesyirikan, iaitu aktiviti manusia yang berpotensi jatuh kepada kesyirikan. Ini adalah amal ibadah. Yang mana amal ibadah itu, jika dipalingkan kepada selain daripada Allah, maka boleh membawa kepada apa? Fahuwa musyrikun kafirun. Dan bab ini, bab yang ke-11, adalah bab yang paling panjang. Ya, bab yang paling banyak, yang akan dimulakan dengan, ya, ibadah yang agung di antara sekian banyak ibadah, iaitu berdoa. Ya, isti'anah, isti'azah, istighosah. Yang perkara-perkara ini sekarang sedang berlega dalam masyarakat. Ya, di mana ada individu tertentu, agamawan tertentu yang mengajak kepada berdoa, isti'anah, isti'azah, istighosah selain kepada Allah. Ya, atau bersandarkan kepada makhluk, kemudian barulah ia dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Jadi kita akan lihat, ya, contoh-contoh ini dengan menggunakan prinsip ini. 3 prinsip ini dibagi contoh, ya, real di lapangan, supaya dengan itu kita selamat. Ya, kita hidup di zaman di mana banyaknya fitnah yang di atas namakan agamawan yang menyimpang. Jadi kita boleh kenal agamawan yang menyimpang dan agamawan yang benar. Ya, maka agama yang benar itulah yang hendaknya kita duduk bermajlis dengan mereka, kerana mereka menyampaikan perkara yang hak berdasarkan dalil-dalil syar'i
dalil-dalil qadari, ya, agar kita selamat dalam bab khususnya yang terkait tentang sebab, mengambil sebab, dan juga natijahnya adalah musabbab. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.